Okey. Okey. So hari ni kita akan masuk bab seterusnya, bab 5, iaitu taburan kebarangkalian. Kat sini tajuknya ialah tajuk kebarangkalian. Okey, kebarangkalian. Tapi kebarangkalian untuk ADMAT ni besar skop dia. Besar skop dia. Jadi kita ada 3 bahagian, 3 standard kandungan, 5.1, 5.2 dan 5.3. Hari ni kita akan buat, pertama sekali kita akan buat 5.1. Hari ni kita akan bincang 5.1. So PDPR pada hari esok kita akan cuba buat 5.2. Okay, so 5.1 ni dan 5.2 ni dia berkait. Jadi kalau awak faham hari ni 5.1, insya-Allah esok 5.2 senang jelah bagi awak. Hari ni kita buat lebih kepada pengenalan lah, pengenalan intro mengenai kebarangkalian. Beza sikit dengan matematik moden punya kebarangkalian, dia simple. Matematik moden agak asal sangat lah. Dia hanya gunakan pecahan dan sebagainya kan. Tapi untuk matematik tambahan punya taburan kebarangkalian dia agak spesifik sikit. Dia lebih pergi dengan lebih mendalam. Nilainya kita akan tengok nanti dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan yang banyak lah. Okay. Jadi, so kita tengok apa yang kita bakal pelajari pada hari ini. So, ini kita akan buat 5.1.1 menjelaskan maksud pemboleh ubah. Ni kejap lagi awak akan tengok. Kemudian kita akan buat juga pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. Kemudian barulah kita masuk kepada maksud taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Okay. So, hari ini kita lebih banyak kepada pemboleh ubah rawak diskrit lah. Okay, selanjar ni dia biasanya akan awak jumpa pada bahagian 5.2 dan 5.3 nantilah. Okay, so kita buka teks awak sekarang. Okay. Jadi ini lebih kepada pengenalan kepada terminologi. Terminologi maksudnya apakah maksud bagi perkataan terma-terma yang awak akan jumpa dalam tajuk pemboleh ubah kebarangkalian ni lah. Okey, pertama sekali saya akan terangkan dulu mengenai pemboleh ubah rawak. Jadi awak kena faham betul lah maksud pemboleh ubah rawak ni. Okey. So apakah itu pemboleh ubah rawak? Kita tengok buku teks awak, kita baca dulu contoh ni. Sebab kat sini dia dah bagi sedikit penerangan, mungkin mudah sikitlah awak nak faham daripada penerangan ni. Saya akan terangkan dengan lebih mendalam lagi. Okey. Dalam satu pertandingan bola keranjang, keputusan dua permainan ingat kat sini dia adalah dua permainan. Dua permainan boleh direkodkan sebagai menang, kalah atau seri. So dalam sampel ini, dalam hal ini, ruang sampel boleh ditulis sebagai MM. Maknanya dua-dua perlawanan tu dia menang. Perlawanan pertama dia menang, perlawanan kedua dia menang. Yang kedua MK, maknanya perlawanan pertama dia menang, perlawanan kedua dia kalah. Kemudian MS menang seri. Kemudian seri menang. Seri kalah. Seri-seri. Kalah menang. Kalah seri. Kalah-kalah. Okay. So itu ialah kemungkinan-kemungkinan dia. So kemungkinan-kemungkinan ni ialah kita namakan dia sebagai ruang sampel. Ruang sampel. So ini outcome dia lah, outcome dia. Apakah yang kita boleh jangkakan? Dia boleh jadi menang-menang, dua-dua game tu dia menang. Dia jadi menang sekali, kalah sekali, menang sekali, seri sekali, menang sekali, seri sekali, kalah sekali, seri-seri, kalah menang, kalah seri, ataupun kalah kedua-dua perlawanan. Okay. Boleh follow tak setakat ni? Boleh follow? Boleh. Okay, so kenapa ada dua huruf cikgu? Kenapa MM, MK? Sebab dia ada dua perlawanan, dua permainan. Jadi keputusannya direkodkan sebagai ini. Jadi semua kemungkinan keputusan tu dinamakan sebagai ruang sampel. Okey. Kemudian kita nak wakilkan, kita nak buat analisis jika kita hanya mengambil kira dua permainan yang memperolehi kemenangan. Jadi kita tengok so kita hanya mengambil kira perlawanan yang dia ada menang sahaja. Jadi kalau kita tengok kat sini, perlawanan yang dia ada menang, kita ada yang ni je. 1, 2, 3, 4. Okey, SK ni boleh tak? Tak. Tak, sebab dia tak ada menang. Dia ada seri dan kalah. Jadi tak ambil. Ni kita tak ambil. SS pun tak ambil sebab dia tak ada menang. Yang ni kita ambil. Yang ni kita tak ambil. Yang ni pun kita tak ambil. Macam tu So kita hanya mengambil kira perlawanan yang dia ada menang sahaja. Okey.
Okay, maka bilangan kali menang terdiri daripada tiada menang langsung satu perlawanan, dilabelkan sebagai kosong. Dia tak ada menang langsung, dilabel sebagai kosong. Sekali menang dilabel sebagai 1, 2 kali menang dilabel sebagai 2. Okey, jadi kat sini maksud pemboleh ubah. Kalau awak biasa dengar perkataan pemboleh ubah, biasanya pemboleh ubah ni kita letakkan dekat eksperimen, betul tak? Awak buat eksperimen sains ke, fizik, kimia, biologi tu kan. Buat eksperimen, kemudian data-data yang awak perolehi daripada eksperimen itu kita plot graf. Kita plot graf. Jadi dekat graf awak tu ada berapa paksi? 2 selalunya. Paksi X dan juga paksi Y. So kedua-dua paksi ni, nilai-nilai pada paksi ini, inilah dia pemboleh ubah. Itu dalam konteks matematik biasalah. Yang awak pernah dengar istilah pemboleh ubah. Apakah itu? Pemboleh ubah ni ialah nilai-nilai yang berubah. Nilai-nilai yang berubah. So kita kalau paksi X selalunya ialah pemboleh ubah yang dimalarkan kan. Yang dimalarkan. Okey, paksi Y ialah pemboleh ubah yang bertindak balas. Pemboleh ubah yang bertindak balas. Jadi dalam biasa awak buat pemboleh ubah itu, biasanya kita dalam eksperimen. Jadi untuk kebarangkalian pun ini dikira sebagai eksperimen juga. Macam ni permainan-permainan dalam bola keranjang tu kan. Okey, so pemboleh ubah. Jadi kita lakarkan gambar rajak anak panah bagi menunjukkan hubungan antara apa benda ni, kesudahan-kesudahan tadi tu dan juga bilangan kali menang. Jadi kita pun buat gambar rajak anak panah dan kita padankan. Maknanya MM ni 2 kali menang. So dia pergi kat nombor 2. MK ni sekali menang, dia pergi kat nombor 1. MS ni sekali menang pun dia pergi kat nombor 1. SM ni sekali menang, dia pergi dekat nombor 1. SK tak ada menang langsung, dia pergi dekat kosong. SS tak ada menang langsung, dia pergi dekat kosong. KM ada menang sekali, dia pergi dekat 1. KS tak ada menang langsung, dia pergi dekat kosong. KK tak ada menang langsung, dia pergi dekat kosong. Jadi kita cuba nak mengubah data itu menjadi satu ada yang mengaitkan dengan pemboleh ubah. Boleh faham tak setakat ni? Ni baru cerita 2 kali perlawanan bola keranjang yang kesudahannya boleh jadi menang, sedia atau kalah. Jadi saya dah lukiskan buku teks lah. Dia dah buatkan awak dekat sini dia punya ruang sampel dia ni. Ini kita namakan dia sebagai ruang sampel. Kemudian kita pula menghitung berapa kali menang kat sini. Jadi kita wakilkan dengan nombor 0, 1 dan 2. Jadi kita pun buat padanan. Kita pun buat padanan. Okey, so kita dapat padanannya adalah seperti berikut. Okey, so pelajar, jadi kat sini kita boleh katakan bahawa nombor 0, 1 dan 2 yang kat sini ni dalam gambar rajak anak panah di atas mewakili bilangan kali menang bagi setiap kesudahan. Jadi kita boleh tuliskan dia sebagai set 0, 1, 2. Menang, tak menang langsung, menang sekali, menang dua-dua kali. Okey, dan inilah dia namanya ialah pemboleh ubah rawak. Itulah dia maksud pemboleh ubah rawak. Pemboleh ubah rawak. Okey, so ini ada contoh pemboleh ubah rawak kerana nilainya tidak boleh ditentukan terlebih dahulu. Jadi kita tak boleh tentukan terlebih dahulu 0, 1, 2 ni. Kita kena tengok pada dia punya ruang sampel dia. Ataupun dia punya peluang-peluangnya lah. So itu maksud pemboleh ubah rawak. Jadi pemboleh ubah rawak ialah satu pemboleh ubah dengan nilai berangka yang ditentukan daripada satu fenomena rawak. Ni dia. Ni dia. Satu nilai berangka nilai berangka yang ditentukan daripada satu fenomena rawak. So itu maksudnya ialah pemboleh ubah. Okey. So kita tengok contoh satu kat bawah ni, nak kasih awak jelaskan sikit apakah maksud pemboleh ubah kat situ. Jadi kita tengok contoh satu. Nyatakan pemboleh ubah rawak bagi setiap situasi yang berikut. Sebiji dadu di lambung sekali. Sebiji dadu di lambung sekali. Jadi kalau awak tengok dadu, ada berapa nombor? Ni dadu kan, contoh kat tepi ni. Dadu kita ada nombor yang dilabelkan daripada berapa nombor berapa? 1 sampai 6. 6. 1. Ada tak nombor kosong dekat dadu? Tak ada kan? Tak ada.
Tak ada Okey, ada tak lebih daripada 7? Tak ada. Apa sifat dadu yang awak dah tahu sebelum ni? Nak buat dadu ni bukan sembarang-sembarang Tak boleh buat dadu suka-suka. Ada cara nak buat dia. Macam mana? Apa sifat dadu tu? Tahu tak? Ada tak cikgu matematik pernah ajar tak? Ada ni rasanya cikgu matematik takkan tak ada beritahu. Ada. Dadu memang ada 6 permukaan, nombornya 1 sampai 6. Tapi nak buat dadu ni bukan boleh suka-suka, bukan boleh tenyeh nombor-nombor tu. Letak 1 kat sini, 2 kat sini, 3 kat sini, tak boleh. Apa sifat dadu? Tahu tak? Tak tahu. Okey, sifat dadu macam ni. Nombor yang bertentangan ni 6 kan? Bawah 6 kat bawah ni kan? Ini dadu macam ni lah So kat sini 6. Nombor bertentangan satu lagi kat bawah ni kan? Jumlah dia mesti 7. Maknanya kalau dekat atas tu 6, bawah dia 1. Kalau kat sini 5, sini mesti berapa? 2. 2. Jadi macam tu. Nak buat dadu ni bukan dia orang sembarang-sembarang buat permukaan yang bertentangan, jumlah dia mesti 7. Kalau sini 4, sebelah sini mesti 3. Dia tak boleh suka-suka letak nombor tu berterabur. Contohnya sini 6, 1 kat sini. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia ada kaitan dengan perjudian ni kasino-kasino dia buat macam tu. Bukan, dia ada kaitan dengan peluang. Ada berkaitan dengan peluang. Jadi nak standardkan pengeluaran dadu tu, jadi dia buat macam tu. Okey, jadi nyatakan pemulik ubah rawak bagi setiap situasi yang berikut. Okey, sebiji dadu dilambung sekali. Jadi pemulik ubah rawak yang kita boleh tengok ialah pada nombor permukaan ialah inilah dia. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya untuk dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Okey, yang B, seorang lelaki menunggu bas di sebuah perhentian bas. Jadi biasanya banyak ni sebenarnya dia punya pemulik ubah rawak ni. Boleh jadi masa lah, selalunya orang kaitkan dengan masa kan. Okey, pemulik ubah rawak bagi seorang lelaki menunggu bas di sebuah perhentian bas ialah tempoh masa dia. Selalunya bila kita tunggu bas tu, dia berkaitan dengan masa. Dia mesti kuantiti yang kita boleh ukur. Macam inilah. Nombor 1 sampai 6. Tunggu pemulik ubah, tunggu bas kan dekat perhentian bas, mesti masa kita boleh sukat. Tak boleh cakap mak dipanggil, tak boleh. Ada pemulik ubah rawak seorang lelaki tunggu di perhentian bas sebab dia nak pergi ke hospital. Ada kes kecemasan, tak boleh. Itu sesuatu kuantiti yang kita tak boleh sukat. Jadi tak boleh jadi pemulik ubah. Pemulik ubah mesti sesuatu yang kita boleh sukat. Angka. Sini kita tulis kat sini lah. Nilai berangka. Mesti sesuatu yang kita boleh sukat. Kalau kecemasan, tu tak boleh. Sebab itu kuantiti yang kita tak boleh sukat. Okey, boleh faham Okey, sekarang kita cuba sikit. Ini kita buat secara spontan je lah. Okey, kita tengok dekat latihan Kendiri 5.1. 5.1. Nyatakan pemboleh ubah rawak bagi setiap situasi yang berikut dalam tata tanda set. Tata tanda set ni maksudnya inilah. Brace ni. Dalam tata tanda set. Okey, kejap saya masukkan page. Okey, soalan latihan Kendiri 5.1. Okey, yang pertama nombor 1. Okey. Tengok ni keputusan. Okey, keputusan. Bagi perlawanan bola sepak pasukan Malaysia dalam sukan C. Okey, siapa nak jawab? Ni saya open je, siapa-siapa je ni. Awak aktif lah dalam kelas kan. Awak yang faham. Keputusan bagi pertandingan bola sepak pasukan Malaysia dalam sukan C. Jadi dalam bola sepak keputusannya macam mana? Nak ambil keputusan nombor tak boleh sebab tak tentu. Boleh jadi 1-0, boleh jadi 8-0. Banyak kemungkinannya, itu terlalu banyak. Jadi kita tak boleh ambil keputusan dari segi bilangan jaringan. Apa keputusan yang secara umum? Kalah, menang, seri. Ya, kalah, menang, seri. Jadi tulislah kalah, menang,
seri. Macam itulah. So itu bagi jawapan bagi nombor 1, kalah, menang ataupun seri. Okey, turutan tak penting kat sini. Awak nak tulis kalah, menang, seri. Ada budak nak tulis menang, seri, kalah. Ada budak nak tulis seri, kalah, menang. Tak ada masalah. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 2. Bilangan. Ni ditanya bilangan. Bilangan. Tadi keputusan. Keputusan boleh jadi menang, kalah, seri kan. Okey, bilangan kereta berwarna putih di antara 5 buah kereta di tempat letak kereta. Jadi ada 5 buah kereta di tempat letak kereta yang warnanya tu boleh jadi macam-macam. Okey. So, sekarang dia nak kita tuliskan pemboleh ubah rawaknya. Apakah pemboleh ubah rawak kat situ? Kalau nak letak warna tak boleh, putih. First tak boleh disukat. Warna-warna tu ialah satu ni kuantiti yang kita tak boleh nak sukat. Putih, kuning tu tak boleh nak sukat. Apa pemboleh ubah yang paling sesuai dia? Nombor nombor lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Okey, kosong ni maknanya apa? Kemungkinan dia tak ada. Ya, kemungkinan tak ada langsung kereta yang berwarna putih. Okey, kalau 1 ni maksudnya apa? 1 daripada 5 warna putih. Kemungkinan ada daripada 5 tu ada sebuah kereta yang berwarna putih. Kalau 2, daripada 5 tu ada 2 buah kereta berwarna putih. Kalau 3, daripada 5 tu ada 3 buah kenderaan yang berwarna putih. Kalau 4, daripada 5 tu ada 4 buah kenderaan berwarna putih. Kalau 5 tu maknanya kesemua kenderaan tu berwarna putih. Boleh tak saya buat sampai 6? Boleh tak sampai 6? Ataupun saya terus lagi 7, 8. Sampai entah nombor yang saya suka lah. Saya suka sampai nombor 10, saya buat sampai 10. Boleh tak buat macam ni? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa cikgu? Sebab kat sini dikata ada 5 buah kenderaan. Dia dah tetapkan. Mungkin dekat parking lot tu ada 5 je ruang kosong. Jadi 5 je kenderaan. Jadi kita berhenti sampai nombor 5. So inilah dia contoh pemboleh ubah rawak. Okey, tengok contoh yang nombor 3. Bilangan kali memperoleh gambar jika sekeping duit shilling dilambungkan 3 kali. Gambar ni kalau duit shilling tu, gambar tu maknanya kepala lah. Kepala yang ada, kalau kita punya duit shilling tu parlimen tu duit lama kan. Selain yang bukan nombor lah, yang bukan tulis 20 sen, 30 sen tu, yang tu gambar. Yang ada angka, yang itu lain lah. Okay, so duit ni berapa kali dia lontar, dilambungkan? 3 kali. 3 kali. Jadi 3 kali Jadi apakah kemungkinan pemboleh ubah rawak dia? 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2 sampai 3 saja sebab dia dilambung 3 kali. Kalau dia lambung 4 kali sampai 4 lah. Yang ni sampai 3. Maknanya 0 ni maknanya kita dapat daripada 3 kali lontaran tu kita langsung tak dapat gambar. Dari 1 ni maksudnya daripada 3 kali lontaran tu kita dapat 1 gambar. 2 ni maksudnya daripada 3 kali lambungan tu kita dapat 2 gambar. 3 ni maksudnya daripada 3 kali lambungan tu 3-3 kita dapat gambar. Itu maksudnya So itu ialah pemboleh ubah rawak. Okey, so kita try nombor 2. Nombor 2 ialah sebiji bola dikeluarkan dari sebuah kotak yang mengandungi beberapa biji bola merah dan bola biru. So tak, bilangan bolanya kita tak tahu total bola dalam kotak tu, tapi dia keluarkan sebiji je bola. Selepas warna bola dicatatkan, maknanya dia ambil bola tu daripada kotak tu yang ada beberapa biji bola warna merah, lepas tu dicatatkan lah. Lepas tu dimasukkan balik. Bola itu dikembalikan semula ke dalam kotak dan proses ini diulangi sebanyak 4 kali. Dia mesti ada satu nilai tau. Satu nilai had tu. Dia tak boleh lebih daripada beberapa kali lah. So dalam kes ni sampai 4 kali. Jika X mewakili bilangan kali mendapat bola merah dari kotak itu. Ini dia dah nyatakan huruf X jadi kita kena gunakan. Jika X mewakili bilangan kali mendapat bola merah dari kotak itu, senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi X dalam tata tanda set. Okey. Untuk soalan yang kedua ni. Ini bukan 1, 2, 3 ni. Ini ABC betul ni. Sekejap, salah. 1A, 1B, 1C. Macam itulah jawapan tu bagi nombor 1. 1 ABC kan? Saya tak. Okey, untuk nombor 2. Okey, sebab dia kata X tu mewakili bilangan kali mendapat bola warna merah, jadi kita terpaksa gunakan lah.
X. X ni untuk mendapat warna merah. Berapa kali bola tu diambil? 4 kali. Proses tu diulang sebanyak 4 kali. Okey, jadi dia punya pemboleh ubah dia berapa? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Macam tu lah dia. Kalau awak nak tulis ruang sampel dia, boleh jadi biru satu ni maknanya merah. Yang ni merah. Ni biru. Kalau awak nak tulis ruang sampel dia lah. Dia ambil 4 kali, boleh jadi biru. Kalau sekali ni boleh jadi merah, biru. Ataupun biru, merah, biru. Ataupun biru, merah, biru. Banyaklah. Itu ruang sampel dia banyak. Kat sini kita tak tanya dia punya ruang sampel. Kita hanya nak bergantikan dia sebagai satu pemboleh ubah rawak. Itu je. So 0, 1, 2, 3, 4. Okay, boleh follow? Okay. Siap. Okay, sekarang kita pergi kepada yang berikutnya ialah pemboleh ubah rawak ni pula terbahagi kepada dua. Iaitu pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. Kat sini saya tak nak terangkan lah apakah itu nak buat aktiviti untuk ni kan. Saya terus kepada penerangan. Diskrit ni ialah satu pemboleh ubah yang kita boleh hitung nilainya. Dia buat dalam bentuk nombor persatu. Macam ni lah. Macam tadilah kita buat. X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Contoh. Ini diskrit. Selanjar ni dalam bentuk julat. Contohnya ketinggian. Okey, ketinggian murid di dalam kelas tingkatan 5 UKM. Contoh Katalah yang paling rendah siapa? Tak nak cakap Yang paling rendah ialah 1 perpuluhan, katalah budak yang paling rendah 1.55 meter. Yang paling tinggi katalah ketinggian dia 1.75 meter. Kan? Jadi kalau awak nak senaraikan kemungkinan, banyak ni. Boleh jadi 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.6. Dia baru sampai 1.6. Lepas tu 1.61, 1. Banyak sangat kan? Ataupun 1.561, 1.562. Lagi banyak kan? Jadi bila contoh ketinggian macam gini kan, kita tak payah buat dalam bentuk senarai nombor macam pemboleh ubah rawak diskrit. Kita buat dalam bentuk julat. X pemboleh ubah rawak lebih besar dan sama dengan 1.55 meter kurang dan sama dengan 1.75 meter. Okay. So jadi pemboleh ubah kita boleh terjemahkan kepada dua. Satu dalam bentuk diskrit ni, nombor persatu ni, satu-satu nombor. Satu lagi dalam bentuk julat. Yang ini selanjar. Selanjar ataupun continuous lah. Continuous. Diskrit ni dalam bahasa Inggeris pun diskrit juga. Selanjar. Bila nak masa gunakan selanjar, selalunya bila melibatkan ketinggian, perpuluhan. Selalunya bila ia melibatkan perpuluhan. Yang mana setiap perpuluhan tu dikira. Satu lagi masa. Bilangan masa menunggu untuk disuntik. Katalah awak ambil masa. Dia dah tulis kat situ. Kementerian dah tulis situ. Nanti awak akan divaksin kan. Jadi masa menunggu untuk vaksin antara 5 tak logik. Antara 15 hingga 45 minit. Ini terlalu besar tau sebenarnya. 15 hingga 45 kita nampak macam 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 kan. Nampak macam itu. Tapi boleh jadi juga 15 minit 32 saat. Ataupun 16 minit 14 saat. Okey. Dia besar sebenarnya. Terlalu banyak nombor yang kita nak senaraikan. Jadi untuk gantikan dia kepada satu pemboleh ubah, kita gantikan dalam bentuk selanjar. X lebih besar dan sama dengan 15 minit kurang dan sama dengan 45 minit. Jadi itu sesuai untuk pemboleh ubah selanjar. Selalunya selanjar ni kita masa ketinggian dan sebagainya. Inilah ketinggian. Okay, kat sini sebenarnya dia suruh buat aktiviti tapi macam tak sempat nak buat aktiviti. Jadi aktiviti satu ni ialah biasanya pemboleh ubah rawak diskrit. Yang ini pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, macam tu.
Okey, kita pergi. Ni lah dia kalau awak baca penerangan dia, pemboleh ubah rawak yang mempunyai nilai yang boleh dibilang. Ni lah saya sebut istilah saya persatu. Maknanya satu-satu lah nombor tu yang kita boleh bilang dan selalunya dalam bentuk sifar dan integer positif dikenali sebagai pemboleh ubah rawak diskret. Okey, pemboleh ubah rawak yang bukan dalam bentuk integer dan nilainya berada dalam satu selang dikenali sebagai pemboleh ubah rawak selanjar. Inilah dia contoh pemboleh ubah rawak diskret. Okey, macam tu. X, R nisbah R. Ni dalam penulisan dalam bentuk set. Okey, yang ni pula Y. Y ni mewakili pemboleh ubah rawak selanjar. Y nisbah Y, tinggilah, selalunya tinggi. Kita buat dalam bentuk julat. Okey, boleh faham Okey, so kita baca tengok contoh dulu. Tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set bagi setiap yang berikut. Tentukan sama ada peristiwa berikut ialah pemboleh ubah rawak diskret atau pemboleh ubah rawak selanjar. Jelaskan. Okey, kita tengok sebiji dadu yang ada dilambungkan sebanyak 3 kali. Okey, sebiji dadu yang ada dilontarkan sebanyak 3 kali. Diberi X ialah pemboleh ubah rawak. Dia tak sebut diskret ke selanjar, nanti kita akan tentukan. Yang mewakili bilangan kali mendapat nombor 4. Okey, jadi dia baling dadu tu 3 kali. Jadi kemungkinan dia punya pemboleh ubah rawaknya boleh jadi kosong, tak dapat langsung nombor 4, ataupun sekali dapat nombor 4, 2 kali dapat nombor 4, 3 kali mendapat nombor 4. Macam tu lah dia. Ni lah ni seperti jawapan yang tertulis di sini. Jadi bila kita tengok nombor ni boleh dibilang ni satu persatu ni, ini kita namakan dia sebagai apa? Pemboleh ubah rawak Diskret. ya, diskret. Pemboleh ubah rawak diskret. Okey, untuk B pula. Contoh B. X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili masa yang diambil oleh seorang murid menunggu bas di sebuah perhentian bas. Julat masa yang diwakili oleh murid adalah antara 5 minit hingga 55 minit. Jadi budak ni tunggu bas dekat perhentian bas. Dia mengambil masa antara 5 hingga 55 minit. Jadi yang sesuainya kita tak boleh tulis satu-satu lah macam ni kan. X 5 minit, 6 minit, 7 minit, 8 minit, nak kena senaraikan sampai 55 minit. Nanti ada orang argue, cikgu, habis 5 minit 6 saat, kira tak? Kira, tapi kenapa cikgu tak masukkan dalam ni? Tak boleh kan? Susah kan? Jadi kita nak buat diskret untuk masa ni macam tak sesuai. Tak sesuai. Jadi kita gantikan dia dalam bentuk pemboleh ubah rawak selanjar. Jadi kita tulis X sama dengan mewakili masa lah. Masa antara 5 minit hingga 55 minit. Okey, macam tu. Okey, yang ada nisbah-nisbah ni nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Sebab yang as long as awak tahu maksud yang inilah kat sini. Awak tahu maksud itu ialah masa. Okey. Okey, boleh faham Okay, kita try buat latihan kendiri 5.2 pun sama, kita buat spontan. Saya nak respon daripada awak. Saya masukkan muka surat dulu. Okay. Latihan kendiri 5.2. Okay, ini belum masuk lagi pengirahan. Ini baru penerangan tau. Lebih kepada menerangkan konsep pemboleh ubah tu. Latihan apa tadi? Kendiri 5.2. Okay. Okay. So, okay, soalan yang pertama. Adik A ni. Okay, tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set bagi setiap peristiwa yang berikut. Tentukan sama ada peristiwa tersebut ialah pemboleh ubah rawak diskret atau pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, kita tengok 5.2 nombor 1A dulu. 6 orang pengawas dipilih secara rawak daripada murid-murid tingkatan 5. X mewakili bilangan pengawas yang memakai cermin mata. Okey, ada 6 orang. Okey, dia dah cakap huruf X kat sini. Jadi kita kena gunalah huruf X. Jadi X sama dengan okey, jadi apakah pemboleh ubah rawak dalam kurungan itu? 6 orang
0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Sampai 6 aja. Jadi 0 ni maksudnya tak ada orang langsung yang pakai cermin mata. 1 ni maksudnya daripada 6 orang tu seorang pakai cermin mata. 2 ni maksudnya daripada 6 orang tu 2 orang bercermin mata. 3 ni maksudnya daripada 6 orang tu 3 bercermin mata dan seterusnya lah. Untuk sampai nombor terakhir. Okey, jadi bila nombor macam ni yang kita boleh bilang nilainya. Per satu ni kita sebut dia sebagai pemboleh ubar rawak apa? Discrete. Ya, discrete. Discrete. Okey, B. 7 orang pesakit dipilih secara rawak dari sebuah hospital untuk melakukan ujian darah. X mewakili bilangan pesakit yang kurang berkemampuan. Okey, X yang kurang berkemampuan. 7 orang pesakit. Jadi maknanya kita punya pemboleh ubar rawak kita ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Ni pun sama apa ni? Pemboleh ubar rawak discrete juga. Okey, macam tu. Senang aja kan? Ini okey lah ni sebab ni baru kita definisi tu belum lagi pergi kepada pengiraan. Nanti pengiraan tu ada hal sikit. Okey, C. Bangunan yang paling rendah di Bandar Seroja ialah 3 meter dan yang paling tinggi ialah 460 meter. X mewakili tinggi bangunan yang terdapat di Bandar Seroja. Okey, macam mana saya nak tulis tu dia punya ni? Pemboleh ubar rawaknya. 3 lebih sama dengan Macam mana? X lebih besar dan sama dengan 3 kurang dan sama dengan 460. Okey, kurang dan sama dengan 460. Awak nak senarai 3 sampai 460 tak boleh. Kalau awak senarai 3, 4. Bila awak senarai macam gini, katalah awak senarai, awak rajin lah kan, awak senaraikan satu-satu sampai 460. Kalau awak senaraikan macam ni, tak boleh. Sebab apa? Kalau awak senarai, tapi 3.5 ni macam mana? 3.5 ni tak ada dalam senarai, maknanya dia tak termasuk. Tak boleh. Sedangkan 3.5 pun termasuk. Jadi caranya kita buat dalam bentuk julat. Macam ni lah. Okay, so baru ini namanya ialah pemboleh ubah rawak selanjar. Pemboleh ubah rawak selanjar. Senang aja kan? Okay, siap. Kejap je dah sampai 5.3 dah. Okay. Ni aktiviti penerokaan ni tak sempat nak buat sekarang. Nak buat sekarang susah nanti kan nak faham. Okey, jadi kita pergi kepada bahagian berikutnya ialah taburan kebarangan. Baru kita nak masuk kepada kebarangkalian Taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak discrete. Okey. Jadi hari ini kita buat dahulu taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak discrete. Yang selanjar selalunya awak akan jumpa perkataan seboleh-bolehnya, selebih-lebihnya, antara macam tu. Itu selanjar. Kalau discrete tepat 2 orang, tepat 3 orang, tepat 4 kan, macam tu lah. Okey, taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak discrete. So hari ini sekarang kita nak masuk kepada bahagian kebarangkalian. Okey, so bila ada kebarangkalian akan melibatkan huruf P. Penggunaan tata tanda fungsi huruf P. P ni maksudnya probability lah. Probability. Okey, kita pergi kepada contoh. Okey, saya terpaksalah gunakan contoh dalam buku teks ni sebab nak pakai contoh lain nanti kan takut awak tak boleh nak follow. Kalau contoh buku teks ni, kalau penerangan saya tak faham kan, awak tak faham, awak boleh refer balik dekat buku teks awak kan, bila-bila masa. Okey, kita tengok sekarang contohnya. 2 biji dadu adil dilambungkan serentak sebanyak 3 kali. Okey, 3 kali. So dia baling 3 kali dadu tu. Katakan X ialah pemboleh ubah rawak discrete. Okey, maknanya nombornya satu persatu lah, 0 seterusnya lah. Untuk mendapatkan 7 daripada hasil tambah dadu pertama dan dadu kedua. Okey, so total kan kita jumlahkan dadu ni kita dapat sama dengan 7. Okey. Tuliskan nilai X dalam bentuk tata tanda set. Dalam bentuk tata tanda set. Okey, kita tengok dadu ni dilambung berapa kali? 3 kali. Dadu ni dilambung sebanyak 3 kali. Mana aku punya cursor ni? Dah hilang je. Patutnya ada tadi.
Okey. Okey, ni tuliskan nilai X dalam bentuk tata tanda set. Okey. So, kita dah ketahui bahawa dadu ini dilontarkan sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 kali lah. 3 kali. So, pemboleh ubah kita mesti 3 ni. Ni. X kosong, 1, 2, 3. Okey, seorang boleh terangkan saya tak? Apa maksud kosong ni? Seorang. Siapa-siapa? Daripada situasi soalan ni, tak dapat mana? Boleh jadi dia tak serentak. Tak serentak. Hasil tambah tak dapat 7. Ya, betul. Hasil tambah tak dapat 7. Boleh jadi hasil tambah dia tak dapat 7. Mungkin macam inilah. 6 dengan 4. Dadu pertama 4, dadu kedua 6. Boleh jadi dadu pertama 3, dadu kedua pun 3. Boleh jadi dadu pertama 1, dadu kedua 4. Kan? Jadi jumlahnya tu tak dapat 7. Jumlahnya tu tak dapat 7. Okey, boleh terangkan saya apa maksud 1 ni? 1 pula macam mana? Sekali je dia dapat 7. Dalam banyak-banyak lontaran tu, daripada 3 lontaran tu, sekali je dia dapat 7. Sekali je dia dapat 7. So, dia lontar 3 kali, sekali dia dapat 7. Sekali jackpot. 4 dengan 3, 7. Okey, tu macam tu lah. Okey, 2 ni. 2 ni maksudnya, 2 kali dia dapat 7. Mungkin 4 dengan 3, satu lagi mungkin 6 dengan 1. Ataupun 2 dengan 5. Okey. So, 2 kali dia lontar dapat 7 daripada 3 kali tu 2 dia dapat 7. Okey, 3 ni maknanya 3 dia dapat 7. Boleh tak 3 dapat 7? Boleh kan? Dia boleh jadi 1 dengan 6, 6 dengan 1 banyak. Betul lah, boleh jadi 3 dengan 4, 4 dengan 3 kan? So, sebabkan dia lontar 3 kali, inilah mungkin. Kemungkinan dia buat dia lontar 3, maksudnya 3 tu dia dapat nilai bersamaan dengan 7. Okey, so macam tu. B. Lukis gambar rajah pokok untuk mewakili semua kesudahan yang mungkin bagi X. Okey, gambar rajah pokok. Mungkin awak dah belajar ni matematik moden. Dah belajar tak? Matematik moden tajuk kebarangkalian mudah. Dah kan? Dah kan? Dah. Okey. Jadi kat sini kita tengok okey, kat sini saya gunakan buku teks dia sebab dia dah siap dah buat dia punya jalan kerja penyelesaiannya tu. Cuma mungkin awak tak faham, saya akan terangkan lah. Okey, sebelum dia buatkan semua kemungkinan kesudahan tu, lukis gambar rajah pokok untuk mewakili. Sebelum dia lukis gambar rajah pokok, dia senaraikan terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan dia. Jadi senangnya dia buat dalam bentuk jadual. Cuba awak tengok pada jadual yang ada kat sini. Okey, yang atas ialah dadu pertama. So nombornya ialah 1 hingga 6. 1 hingga 6 ni mewakili nombor-nombor pada sebiji dadu lah. Dadu kedua pun samalah, 0 sampai 6. Ada ke dadu sampai 7 permukaan? Tak ada kan? Paling banyak pun 6. Kemudian kita jumlahkan. Katalah dadu pertama 1, dadu kedua ni pun 1, totalnya 2. Dadu pertama 2, dadu kedua ni 1, totalnya 3. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ada berapakah dia punya senarai kemungkinan dia tu? Ada 36. Awak sebenarnya boleh gunakan gabungan 36 cara. Kan? Awak tengok dadu pertama kita nak pakai 1 je nilai kan. So daripada 6 kita choose 1. Dadu kedua pun sama, ada 6. So daripada 6 kita choose 1. Ni 36. Awak nak gunakan gabungan pun boleh. 6C1 darab 6C1. 36 lah. Ni dadu pertama, yang ni dadu kedua. Okey, jadi dapat 36. Okey, so daripada 36 36 sampel ruang sampel yang disenaraikan ini kemungkinan-kemungkinannya lah. Jumlah-jumlah yang terbentuk ni kita kira ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kali kita akan dapat nombor 7. Ada 6 kali kita boleh dapat nombor 7. Okey, pertama daripada jumlah 1 dan 6 ataupun 6 dan 1. Ni. Ini 1 dan 6, yang ini 6 dan 1. Kedua daripada jumlah 2 dan 5 ataupun 5 dan 2 di sini. 5 dan 3 lah ni, 2 dan 3, 1, 2, 3, ni 4, 5, 6, 7. So daripada 36 ruang sampel tu ada 6 yang kita akan dapat nombor 7. Jadi kalau kita ubah dia kepada kebarangkalian daripada jadual di atas, kebarangkalian untuk mendapat nombor 7 ialah 1/6 lah. Sebab kenapa 1/6 cikgu? Sebab 6 per 36. 6 kali dapat nombor 7 dibahagikan dengan jumlah sampel dia semua. Jumlah sampel semua ada 36. Jadi 6 per 36 kita kecilkan jadi 1/6. Maknanya 1/6 nak dapat nombor 7.
Kalau tak nak dapat nombor 7, berapa? Selebihnya lah, pelengkap dia. Berapa pelengkap dia? 30. 30/36 ataupun 5/6 lah. Boleh tengok daripada sini. 1/6 ni nak dapat nombor 7. Kalau prime ni pelengkap. Pelengkapnya ialah 5/6. 5/6 ni maknanya tak dapat nombor 7. Okey Jadi apa kita buat ni kat sini ialah dia pun lukiskanlah gambar raja pokok. Kejap. Dia ada label ni patutnya ni. Katalah R ialah mendapat 7. T ialah tidak mendapat 7. R dapat 7, T dapat 7. Jadi kat sini R dapat 7, T tak dapat 7. Awak faham kan gambar raja pokok macam mana kan? Okey, mula-mula dia start dahulu dengan ni 1/6. 1/6 ni dia dapat 7, kemudian 5/6 tak dapat 7. Lepas tu kawasan ini ialah lambungan yang pertama. Dia melihat kepada kita punya bilangan pemboleh ubah rawak diskrit kita ni. Ni pemboleh ubah rawak diskrit kita antara 0 sampai 3. Ni kosong kat sini. Ni 1, ini 2, ini 3. Okey. Lepas tu ada lambungan kedua, kena kembangkan lagi gambar raja pokok tu. So daripada R pecah lagi 1/6, 5/6, pecah lagi. T ni pun pecah lagi 1/6, 5/6. Pastikan yang 1/6 tu untuk R. R tu yang dapat nombor 7. Pastikan 5/6 tu untuk T. T tu yang tak dapat yang tak dapat jumlah 7. Kemudian pergi kepada lambungan yang ketiga. Pecahkan lagi lambungan ketiga, pecah lagi. Macam ni. Kalau sampai lambungan keempat nak pecah lagi 4. Pecah lagi ni. Kalau sampai lambungan keempat kita pecah lagi. Kalau sampai keempat lah. Tak sampai keempat tak payahlah kan. Okey, so kita pecah. So maksudnya sekarang lambungan pertama yang ini, lambungan kedua di sini dan lambungan ketiga di sini. Okey, jadi apa kita buat ialah kita tengok dia punya kesudahan dia. Nak tengok kesudahan macam mana cikgu? Kita tengok ni. R. Jadi R. Maknanya ketiga-tiga kesudahan tu kita dapat nombor 7. Yang kedua RRT. Tengok RRT. So maknanya dapat nombor 7 2 kali, tak dapat nombor 7 sekali. Maknanya cubaan pertama dapat 7, cubaan kedua dapat 7, lambungan ketiga tak dapat nombor 7. Dan seterusnya RTR. Lambungan pertama dapat 7, kedua tak dapat 7, 3 dapat 7. Ni. Jadi bila kita senaraikan semua, kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 kesudahan. Kita ada 8 kesudahan. Dan tengok. Yang ujung ni 3, 2, 1 ini ialah pemboleh ubah rawak dia. Yang kita senaraikan di atas tadi. Yang ujung ni ialah pemboleh ubah rawak. 3 ni maksudnya 3 dapat nombor 7. Sebab kita punya sekarang ni nak menghitung berapa kali kita dapat nombor 7. 2 ni maksudnya 2 kali dapat nombor 7. Samalah. Ni pun sama, 2 kali dapat. 1 ni maknanya sekali je dapat nombor 7, 2 ni maksudnya 2 kali je dapat nombor 7, 1 ni maknanya sekali dapat nombor 7 dan tak dapat nombor 7, kosong. Kosong lah. Okey. Macam tu. So, kita dah siap dah senaraikan kita punya gambar raja pokok. Tree diagram kita. Lukis gambar raja pokok untuk mewakili semua kesudahan yang mungkin. Siap, selesai. Tapi sebelum tu kena buat ni dulu. Ni kena buat dulu. Okey So, C. Daripada gambar raja pokok DB, kira kebarangkalian bagi setiap nilai X yang mungkin. Kira kebarangkalian bagi setiap nilai X. X ni ialah yang berdapat nombor 7. Ni kita nak kira kebarangkalian. So macam ni. Kita punya pemboleh ubah rawak kita ada 0, 1, 2, 3. Jadi kita kena ada 4 lah kan? 0, 1, 2, 3. Memanglah sampai nombor 3 tapi 0 ni termasuk. Jadi total kita ada 4 kali kebarangkalian yang kita kena hitung. Mula-mula kebarangkalian X ni ialah apa? Mendapat nombor 7, 0. Maknanya tak dapat langsung nombor 7.
Kita tengok sekarang kat sini. Ada berapa mana? Jumpa tak kosong? Ada, bawah sekali ni. Okay, so kita boleh tulis dia sebagai P dalam kurungan T, T, T. Macam tu. Sebab kita ada T, T, T ni. Kesudahan kita ialah T, T, T yang ni dia. P dalam kurungan T, T, T. Okay, so kebarangkalian mendapat T tadi berapa? 5/6. 5/6. 5/6. Okay, so maksudnya sekarang kat sini ialah 5/6 darab 5/6 darab 5/6. So kita dapat 0.5787. Okay, boleh faham? Okay, sekarang PX sama dengan 1. Okay, sekarang kita tengok PX 1. Oh, ada 3 ni. 1, 2, 3. PX 1 kita ada 3. Jadi awak kena tulis macam ni. PX 1, saya buat kat sini kasih awak faham sikit. PX sama dengan 1 ialah sama kita tulis outcome dia. Boleh jadi RTT, boleh jadi TRT, boleh jadi TTR. Okey, ada 3 ni ada 3 kemungkinan. Jadi antara ketiga-tiga kemungkinan ni kita kena jumlahkan. Antara ketiga-tiga kemungkinan itu kita boleh jumlahkan. Jadi nak dapatkan R ialah 1/6 darab 1/7 darab 1/7 tambah 1/7 darab R ialah 1/6, T ialah 1/, apa pula 1/7? Aku ngigau 5. sorry. Ngigau pula saya. Kejap. R ialah 1/6. T ialah 5/6. 5/6. Okey, tambah. T tak dapat nombor 7. 5/6. R dapat nombor 7. 1/6. T dapat 5/6. Tambah. Okey, T ialah 5/6 darab 5/6 darab 1/6. Macam tu. Jadi kita kira. Ini dapat macam ni lah. Jadi jumlahnya kebarangkalian itu ialah 0.3472. Dan seterusnya. Jadi ada 4 kali. Mula-mula PX0, kemudian PX1, kemudian PX3, yang ni PX2 dan PX3. Jadi ada 4 kali kebarangkalian yang awak kena buat. Itulah dia contoh kiraan kebarangkalian pemboleh ubah diskrit. Okey. Macam itulah dia. Okey, so kita dapat. Kalau dia tanya, apakah kebarangkalian mendapat 2 kali nombor 7? Awak nak pilih jawapan awak yang mana? Daripada banyak-banyak ni. Apakah kebarangkalian mendapat 2 kali nombor 7? Jadi jawapan awak untuk mana? Yang mana satu? PX sama dengan 2. Yes, PX sama dengan 2. Yang ini. Yang ini. Jawapannya ialah 0.0695. Okey. Dan semua kebarangkalian ni kalau awak jumlahkan daripada ni kan 0, 1, 2 dan 3 ni awak jumlahkan mestilah bersamaan dengan 1. Sebab jumlah kebarangkalian ialah bersamaan dengan 1. Okey. Boleh macam tu? Okey. Okey, so ini contoh nak menghitung kebarangkalian diskrit. Awak jangan pening. Cikgu, aduh, takkan nak kena buat gambar raja pokok macam gini. Ini baru 3 lambungan. Habis kalau sampai 7, 8 lambungan, takkan nak saya nak buat, nak pecah-pecah lagi macam gini kan. Jenuh you? Okey, tenang, relax. Ada cara lebih mudah. Nanti saya akan terangkan. Ni lebih kepada nak menerangkan konsep pemboleh ubah rawak diskrit terlebih dahulu. Pemboleh ubah rawak diskrit terlebih dahulu. Nanti saya terangkan macam mana nak dapat cara lebih mudah. Okey. So yang ini kita try buat sedikit latihan dahulu. Okey, latihan Kendiri 5/3. Kita buat satu latihan je lah dulu. Nanti kan buat banyak-banyak nanti nombor 2 baru saya tunjukkan cara yang mudah. Cara 1 ni kita buat dahulu menggunakan gambar raja anak panah. Yang nombor 2 dan nombor 3 baru kita buat menggunakan cara yang lebih mudah. Ni. Ada je formula je yang ni. Dia ada formula dia macam ni.
Nanti saya tunjukkan Okey. Dalam sebuah dewan mini, okay, kita tengok sekejap. Keluarkan kertas dulu. Okay, awak pun sama buat sekali dengan saya sama-sama. Nak kasi awak faham konsep pemboleh kebarang kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Selanjar nanti, selanjar lagi senang. Latihan Kendiri 5.3. Latihan Kendiri 5.3. Okey. Okey, nombor 1. Kita baca Okey, dalam sebuah dewan mini terdapat 3 Swiss. Ada 3 Swiss untuk menghidupkan 3 buah kipas. Untuk menghidupkan 3 buah kipas. X mewakili bilangan Swiss yang dihidupkan dalam satu masa. Okey, X mewakili dalam satu masa ni kita boleh ni lah 3 Swiss ni macam inilah. Okey, dia dah tunjukkan dekat gambar rajah macam tu. Okey, tuliskan X dalam bentuk tata tanda set. Sekarang kita nak tulis dia punya pemboleh ubah rawak terlebih dahulu. X sama dengan 3 Swiss. Jadi berapa? Apakah dia punya pemboleh ubah rawak dia? Sorang. Respon cepat. 0, 1, 2, 3. Yes, 0, 1, 2, 3. Kalau awak macam ragu-ragu, 0 ni maksudnya dia tak tekan langsung Swiss tu. 1 ni maksudnya dia tekan 1 Swiss dalam satu masa. 2 ni maksudnya dia tekan 2 Swiss dalam satu masa. Satu masa pop dia terus tekan 2 Swiss. 3 ni maknanya 3 Swiss dia terus ditekan dalam satu masa. Kalau ada 11 Swiss, boleh tak awak tekan 11 Swiss dalam satu masa? 11 Swiss dalam satu masa, boleh tak? Boleh? Boleh. Boleh. Kalau ada 11 Swiss kat rumah awak tu, dalam kotak tu ada 11 Swiss kan, boleh tak awak tekan 11 Swiss dalam satu masa? Boleh. Boleh. Pakai 2 tangan, dapat 10 Swiss. Lepas tu kau pakai lidah kau, dapat 1 Swiss. Lepas tu, tu tak ada lah. Kau dah jilat kau punya Swiss tu kan. Nanti apa air liu tu masuk dalam badan kau mengalir tu elektrik terus keras dekat situ. Nanti mak kau pun tengok, kenapa lah budak ni daripada tadi jilat Swiss. Rupanya dah keras. Dah mati kan tepi situ. Okey, so itulah Jadi kita kat sini dia pakai 3 je, 3 Swiss untuk menghidupkan 3 buah kipas kan. Jadi X macam itulah. 0, 1, 2, 3. Okey, so kita dah tahu dah maknanya 0 tu maknanya tak tekan Swiss. 1 tu maknanya tekan Swiss dalam satu masa. 2 tekan 2 Swiss dalam satu masa. 3 tekan 3 Swiss dalam satu masa. Okey. Lukiskan gambar raja pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin dan cari kebarangkalian masing-masing. Okey. First kali kita kena pilih satu huruf untuk menghidupkan nak hidupkan kipas lah kan. Nak menghidupkan kipas. 1 Swiss, 2 Swiss, 3 Swiss untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin dan cari kebarangkalian masing-masing. Okey, untuk menghidupkan satu kipas ni. Saya pakai H. Okey, H untuk menghidupkan kipas. Kejap, B. H H ni ialah hidup. Nak hidupkan kipas. Jadi kita ada 3 Swiss. Kipas apa? 3 buah kipas 3 Swiss untuk menghidupkan 3 buah kipas. Okey, so 3 Swiss. Jadi kemungkinan untuk menghidupkan satu kipas tu kita boleh tuliskan sebagai 1/3. Untuk kipas tu hidup 1/3. Okey. Kemudian pelengkap. Kalau kipas tak nak hidup 2/3 sebab kalau ni kebarangkalian sebenarnya keliru soalan ni. Sebenarnya patutnya 1 je kipas ni. Sebuah kipas ni sepatutnya Okey. Untuk kipas tu hidup 1/3. Kemungkinan kebarangkalian untuk kipas tu hidup 1/3. Jadi untuk kipas tu tak hidup ialah 2/3. Okey. So kita cuba Sekejap, saya buat dulu gambar raja pokok. 3 kali kan? Okey, 3 kali. Okey, sini kita tulis H. Sini H Yang ini kita tulis H prime. Kipas ni hidup, kipas ni tak hidup. Jadi tulis kebarangkaliannya 1/3, tulis 2/3. Macam tu. Okey.
So ini ialah cubaan yang pertama. Ini ialah cubaan yang pertama. Cubaan yang pertama. Ataupun Swiss 1. Swiss 1 ni boleh menghidupkan tak? Swiss 1 boleh menghidupkan tak kipas tu? Okey, satu kali lain. Untuk cubaan yang kedua. Okey, sap. Sap. Ni pun sama. Sap. Okey. Kan? Sama juga. So sini H, sini H prime. Sini H, sini H prime. Alamak, sekejap. Terlajak. Bukan terlajak, tak cukup ruang ketika nak tulis. Saya kena pindahkan dulu gambar raja kejap Buat awak sekali dengan saya. Okey. Okey. So Swiss 2. So sini ialah 1/3. Yang ini ialah 2/3. Sama je. 1/3. Ini ialah 2/3. Okey. Yang terakhir. Swiss 3. Saya guna kala lain. Hijau terang sikit. Okey. Tak rata. Awak buat sekali dengan saya. Buat sekali. Okey, macam tu. Okey. So sini H, sini H prime, sini H, sini H prime, sini H, sini H prime. Simbol prime tu biasanya untuk pelengkap Pelengkap tu maksudnya berlawanan lah. Satu hidup, satu tak hidup. Hidup dengan tak hidup. Kita tak pakai TH tak hidup, TH tak. Kita pakai macam tu je lah. Okay, so sini 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. So sini 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. Okey, siap gambar raja pokok saya. Okey macam tu. So yang hijau ni ialah Swiss 3. Okey, Swiss 3. Okey, jadi kita tulislah dia punya outcome. Kejap kita bandingkan dengan yang tadi tu, soalan yang tadi tu. Kesudahan So dia punya kesudahan dia ialah sini ialah tulislah H. Yang sini ialah H prime. Alah, kesudahan warna merah. Okey. Yang kat sini apa? Tengok ni. H prime H. Asal pula hijau ni? Okey. H prime H. Okey, yang ini pula H prime H prime. Okey. Yang sini H prime H. Okey, yang sini H prime H prime. Okey, yang sini H prime H. Okey. Last sekali, tiga-tiga H prime, tiga-tiga tak hidup. Okey, macam tu lah. Okey. Jadi kat sini ialah kita boleh label nombor 3. Sebab tiga-tiga hidup. Kesudahannya Swiss 1 hidup, Swiss 2 hidup, Swiss 3 pun hidup. Okey, yang kedua ni 2. Yang ini pun 2. Yang ini 1. Sebab kita punya X ni ialah pemboleh ubah rawak kita tadi ialah pemboleh ubah rawak hidup X mewakili bilangan Swiss yang dihidupkan dalam satu masa. Yang hidup Yang hidup. Yang tak hidup tak payah.
So sini 2, yang ini 1, ni 1, yang ini kosong. Okay, boleh faham? Okay. Boleh Okey, lukiskan gambar rajah pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin dan cari kebarangkalian masing-masing. Okey. Sekarang ni kita kena cari kebarangkalian masing-masing. Px sama dengan kosong, berapa? Lepas tu Px sama dengan 1, berapa? Lepas tu Px kosong tak banyak, tak apa, ruang dia sikit je. Px sama dengan 2, berapa? Dan akhir sekali bawah sikit ni. Px sama dengan 3, berapa? Okey. Kita kena kira kebarangkalian masing-masing. Okey, kita tengok Px kosong. Ni dia. Px kosong dia ialah ni lah. H prime, H prime, H prime. So maksudnya P dalam kurungan H prime, H prime, H prime. Jadi P ni kebarangkalian, berapakah kebarangkalian? Apakah H prime ialah 2/3 darab 2/3 darab 2/3. Macam tu P X kosong. Okey. Dapatlah 8/27 8/27 kan? 2 kali 2, 4. 8/27. 8/27. Okey, sekarang kita nak kira PX1. Kalau kita tengok ni, PX1 kita ada 3 ni. X1 kita ada 3. Okey Okey, so kita tulis dulu. Yang pertama ialah H prime, H prime. Awak kira sekejap. Saya ada orang datang kot. Sekejap saya nak. Ya, ada orang datang. Awak kira dulu Ketika saya tanya. Sorry, ada apa? Orang hantar barang tadi. Okey. Yang kedua PX1 ada 3 mula-mula ni. PH prime, H prime, H prime. Okey, tambah P apa lagi yang kedua ni? H prime, H prime. Yang ketiga P H prime, H prime, H. Macam tu. Tu sikit lah. Okey. Jadi kita ada 3. Jadi kita kena kira 3-3 kebarangkalian, lepas tu kita kena jumlahkan. Okey, sekejap.
Jadi kita totalkan lah, senang je ni. H ialah 1/3. H prime ialah 2/3. H prime lain adalah 2/3. Tambah. Yang ni 2/3 darab 1/3 darab 2/3. Tambah 2/3 darab 2/3 darab 1/3. So kita totalkan lah. Berapa ni? Alah, kau dah kira kan? Tengah kira cikgu. 49. 49. 49 eh? Ini 4/27. Sekejap. Senang aja. 4/27. 4/27. 4/27. Jadi 4 kali 4, 12/7 eh? Betul, apa tadi? 4/9 eh? Itulah 4/9 eh. Okey, so 4/9. Okey, kira. Yang untuk X2 pula, X sama dengan 2. Kalau kita tengok dekat sini, X sama dengan 2 pun sama, ada 3. X sama dengan 2 ada 3. Terus dia. X sama dengan 3 tak ada eh? Ada 1 kat atas. Okey. X sama dengan 2 pun ada 3. Kira lah. So kalau X2 ada 3, maknanya P mana tadi? H prime tambah P H prime H prime H tambah P yang ketiga ialah H prime HH. Okey. Korang pun buatlah 1/3 darab 1/3 darab 2/3 tambah H ialah, saya tengok pada ni je saya dah tahu H tadi tu 1/3 kan, jadi 1/3. Lepas tu H prime 2/3. H balik 1/3. Lepas tu tambah dengan 2/3 darab 1/3 darab 1/3. Okey, so 2/27 campur 2/27 campur 2/27. 6/27 Kan? X2 ialah 6/27. Kalau salah bagi tahu, betul tak saya buat ni? Betul Okey, kemudian X3. Untuk X3 ada, ni kosong dah kira. X3 ada 1 je, iaitu ketiga-tiga H lah. 1 je. So P, H, H, H. Jadi nak dapatkan H ialah 1/3 darab 1/3 darab 1/3. Jadi kita dapat sama dengan 1/3 sahaja. So siap. Okey, jadi kalau kita nak semak jawapan kita ni betul ke salah, awak cuba jumlahkan ketiga-tiga nilai ni. 8/27 campur 4/9 campur 1/3 campur 6/27. Jawapan dia mesti sama dengan 1. Jawapan dia mesti sama dengan 1 sebab jumlah kebarangkalian ni sama dengan 1. Jumlah kebarangkalian dia total dia semua mesti bersamaan dengan 1. Awak jumlahkan lah. So dapat berapa? 8/27. Saya kira kejap. Campur dengan X1 sama dengan 4/9. Okey, campur dengan X2 sama dengan 6/27. Kemudian X3 ialah 1/3. Asal tak dapat ni? Tak dapat. Yang kat PX sama dengan 3 tu 1/27 je tu. Salah ni. Ni bukan 1/27 ni. 3 kali 3 kali 3 27. Okey, salah. Okey. Baru dapat 1. Okey. Terima kasih siapa yang betulkan tadi tu. Okey, macam itulah. Jadi kita totalkan semua dapat 1/27. Siap lah tu. Tentukan jumlah taburan ni dah buat dah. Tu je. Tentukan jumlah taburan. So kita dapat bersamaan dengan 1. Jumlah taburan semua bersamaan dengan 1. Itu contoh. Kalau kita nak buat gambar rajah pokok. Okey, katalah kita nak jawab soalan ni cikgu. Takkan nak buat gambar leceh banyak sangat cikgu. Itu kalau taburannya 0, 1, 2, 3 boleh lah. Kalau macam banyak-banyak macam mana pula? Okey, kita tengok soalan nombor 2 Nombor 2 ni sebuah saya akan buat tanpa melukis gambar rajah pokok. Kat sini dia suruh lukis gambar rajah pokok. Nanti kita buat tanpa melukis gambar rajah pokok. Cuba kita check Pada tahun 2016 didapati bahawa 38% kereta yang dibeli oleh sebuah
sebahagian rakyat di Malaysia berwarna putih. Okey. 38% berwarna putih. Maknanya kebarangkalian nak dapatkan kereta warna putih ialah 0.38. Jika dua orang pembeli dipilih secara rawak dan X mewakili bilangan pembeli berwarna putih. Ni sikit je, tak ramai. 2 orang je kan. Okey, 2 orang pembeli dipilih secara rawak dan X mewakili bilangan pembeli yang berwarna putih. Nyatakan set X. Ini senang aja, 2 orang aja pembeli dia. X ialah bilangan pembeli berwarna putih. Jadi pembeli warna putih dia 2 orang aja. Jadi apakah dia punya pembeli berawak dia? 0? 012. Yes. 0, 1, 2. 0, 1 dan 2. Pembeli berawak dia ialah 0, 1 dan 2. Okey, lukis gambar rajah pokok dan tentukan taburan kebarangkalian bagi X. Okey, yang ini saya tak nak lukis gambar rajah pokok. Saya nak gunakan kaedah lain sikit. Okey. So kita tengok ni kita punya pembeli berawak kita ialah 0, 1, 2. Jadi apa yang awak buat ialah pergi pada awak punya jalan kerja. Okay, awak buat table. Table simple je, bukan table yang pelik-pelik pun. Macam tu je. Okay. So pembeli berawak kita lah 012 kan. Jadi 012. Tulis sini. Sebelah sini 012. Yang sebelah sini terbalik. 210. Kenapa cikgu buat macam ni? Okay, kita buat ni rationalnya ialah bila kita jumlahkan yang ini dengan ni mesti sentiasa bersamaan dengan 2. 0 campur 2, 2. 1 campur 1, 2. 2 campur 0 pun 2. Okay, maksudnya dekat sini, okay, kita setkan sebelah kiri ni ialah yang membeli kereta warna putih. Sebelah kanan ni yang tidak membeli kereta warna putih. Kejap, saya letak kebarangkalian dahulu. Okay, maknanya sini 0 orang membeli kereta warna putih, 2 orang yang membeli kereta tidak berwarna putih. Seorang beli kereta warna putih, seorang lagi beli kereta tak warna putih. Dua-dua beli kereta warna putih. Ni tak ada orang lah beli kereta. Itu rationalnya. Macam ni. Dia saling, ni pelengkap. 0, 2, 1, 1, 2, 0. Jadi kita totalkan bersamaan dengan 2 sebab kita punya jumlah sampel tu ada 2 orang kan. 2 orang pembeli tu kan. Okay. Alright. Lepas tu kita letakkan ni 38% kereta yang dibeli berwarna putih. Jadi saya letakkan sini. 38% tu ialah kebarangkalian. Jadi kebarangkalian ialah 0.38. Kebarangkalian di sini ialah 0.38. Okey. Yang sebelah sini macam mana? Berapa kat sini? Ni pelengkap je lah. Kalau kebarangkalian membeli 0.62 kan? 0.62. Kenapa juga 0.62? Mana dapat 0.62 ni? Tolak dengan 1. 1 tolak dengan 0.38, kita dapat 0.62. Jadi ni dengan ni total dia mesti 1. Kebarangkalian tak boleh lebih daripada 1. Tapi yang ini total dia bersamaan dengan jumlah pembeli. So 0 campur 2, 2, 1 campur 1 ni. Okey, sekarang saya nak kira yang pertama sekali ni. PX sama dengan 1. Yang ini apa pula 1? Ni PX kosong. Ni. Tadi kita punya pembeli berawak kita ialah yang membeli kereta warna putih kan? Bukan yang ni yang ni. PX kosong. Yang ini PX sama dengan 1. Row yang ini ialah PX sama dengan 2. Okey. Senang aja. Okey. Kejap. Ni saya padam sekejap. Ni tak payahkan mengganggu perhatian awak nanti kan. Okey, kita kira yang dulu, PX kosong. PX kosong. Okey. First kali ialah tengok berapa orang pembeli semua? 2. So daripada 2 kita choose kosong. Daripada 2 orang pembeli tu kosong yang membeli kereta warna putih. Okey. Lepas tu darab dengan ni. 0.38 kuasa kosong. Kuasakan dengan nombor bawah dia. Ni kuasakan dengan kosong. Yang ini kuasakan dengan kosong, yang ini kuasakan dengan 2. Maknanya 0.38 kuasa kosong darab dengan 0.62 kuasa 2. So macam tu je. Jadi kita dapat lah. Tekan kalkulator awak. Jadi tak payah buat gambar rajah pokok tadi. Tadi tak payah buat gambar rajah pokok. Kejap. 2 shift C. 2 C kosong ni 1 2
2C0 darab 0.38 kuasa 0 darab 0.62 kuasa 2. Okey, so dapat bersamaan dengan 0.3844. 3844. Okey. So begitu juga dengan ini. Px sama dengan 1. Okey. Cuba seorang sebut apa yang perlu saya tulis. Berapa C berapa? 2C1. Yes, 2 daripada 2C1 darab dengan berapa? 0.38. Kuasa? 1. Ya, 0.38 kuasa 1. Lepas tu 0.62 kuasa? 1. Yes, 0.62 kuasa 1. Berapa jumlahnya? 0.4712. 0.4712. Okey, kemudian Px sama dengan 2. Ni pun sama juga. 2C berapa? 2C berapa? C2. Kencang. 2C2 darab 0.38 kuasa berapa? 2. Yes, darab dengan 0.62 kuasa berapa? 0. Yes. So ini kaedah yang kedua lah. Tekan kalkulator berapa dapat? 2C2 ni sama dengan 1. Entah. Ni aku kalah ni 38 kuasa 2 ni. Berapa? 0.1444. 1444. Okey. Cuba awak jumlahkan 2. Dapat tak 1? Jumlahkan 3 tu. Dapat tak 1? Dapat tak 1? Dapat kan? Jumlahkan 3 tu. So dapatlah 1. Dapat tak? Okey. So inilah dia tajuk taburan kebarangkalian diskrit. Faham? Betul tak? Dapat tak? Dapat. Alright. Dapat kan? Oh, mana ni? Ni. So total semua dapat. Okey. So kalau soalan tadi tu awak nak guna soalan yang nombor 1 yang Swiss tadi tu kan. Awak nak gunakan kaedah yang saya buat tadi Boleh? Kita semak Okey. Pastikan yang sebelah sini ialah pemboleh ubah rawak diskrit kita. So pemboleh ubah rawak diskrit kita ialah 0, 1, 2, 3 kan. Jadi 0, 1, 2, 3. Okey, yang sini terbalik. 3, 2, 1, 0. Okey. So yang ini ialah kebarangkalian Swiss hidup 1/3. Yang ini kebarangkalian Swiss tak hidup 2/3. Okey, awak nak kira mana dulu? Awak nak kira Px3. Saya kira yang ni lah Px sama dengan 3. So kita boleh kira lah. 3 C3 darab 1/3 kuasa 3 darab 2/3 kuasa 0. Cuba tekan kalkulator. Dapat tak sama dengan ni 1/27 ni? Dapat tak sama dengan 1/27? Jawapannya 1/27. Tadi kita dah kira menggunakan gambar rajah pokok kan? Dapat tak 1/27? Dapat. Dapat sama dengan 1/27. Sama je. Okey. Jadi itulah dia. Cuma saya terangkan tadi tu menggunakan gambar rajah pokok ni untuk awak fahamlah konsep taburan kebarangkalian diskrit. Okey, so itulah dia. Jadi awak nampak macam mana rupa taburan kebarangkalian untuk ADMET. Dia lebih terperinci sikit, lebih detail sikit sebab dia melibatkan taburan. Taburan awak kena buatkan dia punya satu-satu lah senarai pemboleh ubah rawak dia berapa. Lepas tu kemungkinan dia daripada gambar rajah pokok. Kemudian baru kita start pengiraan. Pengiraan kita dapat macam ni. Okey. So itu penerangan sikit. Okey. Boleh? Boleh faham? Boleh ikut? Jadi itulah dia pemboleh ubah rawak diskrit. Okey. So settle. Okey. Kadang-kadang pelajar kita boleh juga menterjemahkan ini dalam bentuk graf. Ni. Ni. Awak lukis je lah graf tu. Kalau X tu kosong kan. Tengoklah tadi. Daripada kita dah buat tadi kan contoh ni lah tadi. Ni contoh lain pula. Sebuah kilang seorang penyiring Malaysia. Dia buatlah gambar rajah pokok dia ni. So dia pun senaraikan lah dia punya benda-benda ni semua. Lepas tu dia kira lah X0 dapat ini, X1 dapat ini, X2 dapat ini.
Kemudian X3 dia dapat 2441. Okey. Kemudian dia wakilkan dia juga dalam bentuk graf. So daripada ni dia buatlah table. Dia pindahkan nilai-nilai yang dia dah perolehi tadi tu. X0 sama dengan 00527 ni. X1 sama dengan 2637 yang ini. Kemudian X2 sama dengan 4395 yang ini. Kemudian X3 sama dengan 2441 dia dapat ni. Jadi dia pindahkan kepada bentuk jadual. Kemudian dia plot graf. Okey, untuk graf taburan kebarangkalian, dia tak perlu kita sambung Ya, awak tak payah sambung sini, 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 sini. Tak payah. Tak perlu disambung. Jadi sebab dia bentuk taburan kebarangkalian. Jadi just awak lukis sahaja. Bila kosong tu berapa nilainya? Kalau kosong tu kita tengok nilainya ialah 0.0527. Ni kan? Jadi kita plot lah 0.057 lebih kurang kat sini. Dia plot je macam tu. Lepas tu dia buat garisan. Kemudian untuk 1 pula dia dapat sampai 0.2 berapa tadi? 2637. Jadi 2637 tu dikira dia dekat sini. Kemudian untuk 2 pula 4395 kat sini. Dan seterusnya lah. Dah, itu je. Jadi kita ada beberapa cara. Pertama sekali kita boleh buat gambar anak panah. Yang kedua kita boleh wakilkan dia juga dalam bentuk graf. Okey. Ni dia. Okey, so hari ni selesai. Dah habislah tajuk taburan kebarangkalian diskrit. Nanti kita hari esok kelas PDPR kita akan cuba buat formatif. Kemudian baru saya pergi kepada taburan binomial. Taburan binomial. Tapi binomial ni senang je. Macam tadi lah. Sebenarnya taburan binomial saya dah buat lah. Yang tadi tu, yang awak buat tadi tu. Gini je lah. Ni lebih kurang macam ni lah. Ni dah buat macam ni kan. Nanti dia jadi ni ada formula dia. Nanti dia jadi macam tadilah yang kita dah buat tadi. Cuma dia ada, nanti awak kena faham ni. Dia akan jadikan dalam bentuk diskrit sikit. Tapi senang je, senang. Nanti saya terangkan. Okey. Jadi itu saja untuk kelas kita pada ni. Jadi ada pertanyaan nak tanya? Ada tak? Tak ada Ada? Tak ada? Ya ada. Okey, so kalau tak ada, jadi kita tamatkan kelas kita pada hari ni. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Terima kasih.